Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini, subjek Bahasa Melayu, kita akan belajar bersama-sama tentang aspek tata bahasa dengan tajuk penjodoh bilangan. Okey, saya percaya murid-murid tahu apa itu penjodoh bilangan. Okey, apa itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan digunakan untuk menyebut manusia, haiwan, tempat dan juga benda. Penjodoh bilangan ni berfungsi untuk menerangkan aspek bilangan sesuatu benda, tempat, hal, perkara dan juga manusia. Penjodoh bilangan biasanya digunakan di hadapan kata nama untuk menguatkan aspek bilangan. Okey, berikut adalah contoh penjodoh bilangan. Okey, kita lihat penjodoh bilangan dan juga kegunaannya dan juga contoh. Okey, kita lihat bersama-sama. Okey, perkataan angkatan. Penjodoh bilangan untuk angkatan. Angkatan ni untuk kegunaan dia untuk manusia ataupun benda. Contohnya, seangkatan kapal terbang, seangkatan polis, seangkatan askar. Okey, berikutnya baris. Digunakan untuk benda, manusia yang berbaris-baris. Contoh, orang, rumah, pokok, pemadam, gigi dan lain-lain lagi. Okay, seterusnya penjodoh bilangan yang ketiga iaitu batang. Yang ini sering kita gunakan. Okay, digunakan untuk benda yang panjang. Contohnya seperti kayu, galah, sungai, lilin dan lain-lain lagi. Okay, seterusnya perkataan bentuk. Okay, bentuk kita gunakan untuk benda-benda yang kecil yang berkeluk. Okay, contohnya sebentuk cincin, sebentuk subang, sebentuk mata kail, sebentuk permata, okay, dan banyak contoh lagi. Okay, penjodoh bilangan yang seterusnya berkas. Okay, digunakan untuk benda yang diikat bersama-sama. Contohnya seberkas kayu, seberkas papan, seberkas kunci dan lain-lain lagi. Okay, penjodoh bilangan yang seterusnya bidang. Okay, digunakan untuk benda yang luas. Contohnya sebidang tanah, sebidang kebun, sebidang ladang dan lain-lain lagi. Okey, perkataan penjodoh bilangan yang berikutnya biji. Okey, yang ni awak sering guna dalam awak membina ayat. Okey, contoh kita gunakan untuk buah, sayur-sayuran atau benda yang kecil. Okey, contohnya sebiji batu, sebiji cawan, sebiji telur, sebiji guli, sebiji bola dan ada banyak contoh lagi. Okey, yang paling penting, okey, penggunaan penjodoh bilangan itu mestilah tepat. Okey, barulah betul awak guna perkataan tersebut dengan penjodoh bilangannya. Okey, kita lihat penjodoh bilangan yang seterusnya iaitu bilah. Okey, kegunaan dia. Yang ni yang maksud cikgu ni. Kegunaan dia, bilah ni untuk apa? Untuk menunjukkan benda yang tajam. Okey, contoh benda yang tajam. Sebilah pisau, sebilah sabit, sebilah gunting, sebilah kapak dan lain-lain lagi. Okey, saya nak terus lompat kepada perkataan cekak. Okey, cekak ni kita gunakan untuk menghimpunkan benda. Biasanya cekak ni kita menggunakan jari ya. Okey, contohnya benih padi. Okey, secekak benih padi. Secekak tangkai padi. Secekak daripada ibu jari hingga ke jari telunjuk. Okey, dalam tu kita panggil secekak. Okey, seterusnya secubit. Secubit ni kita gunakan untuk benda yang diambil sedikit dengan hujung jari. Contohnya garam, secubit gula,
secubit tepung dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya perkataan cucuk digunakan untuk benda yang dicucuk dengan lidi. Ya, contohnya tak lain tak bukan sate, berbola ikan, daging dan juga buah-buahan. Okey, kita lihat contoh yang berikutnya. Okey, saya pergi ke contoh gerombolan. Okey, segorombolan kita gunakan untuk orang. Tapi awak kena ingat, orang ni untuk sekumpulan penjahat sahaja. Segorombolan samsing. Segorombolan penjahat untuk orang jahat. Gerombolan ni khas untuk orang jahat. Okey, perkataan gulung digunakan untuk benda yang bergulung. Contohnya, segulung filem, segulung kertas, segulung dawai dan lain-lain lagi. Okey, perkataan berikutnya gumpal digunakan untuk gumpalan. Contohnya segumpal tembakau, segumpal kapas, segumpal kekabu, segumpal asap, segumpal awan dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya perkataan jambangan digunakan untuk benda yang bertangkai atau berangkai-rangkai. Contohnya sejambangan bunga. Okey, seterusnya perkataan kajang digunakan untuk bahagian atas rumah. Contoh, sekajang atap, sekajang bumbung dan lain-lain lagi. Kita lihat perkataan berikutnya kawan. Digunakan untuk kumpulan binatang. Sekumpulan binatang contohnya sekawan gajah, sekawan lembu, sekawan kambing dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya penjodoh bilangan untuk kelompok. Digunakan untuk sekumpulan benda, manusia, binatang dan pulau yang berkelompok. Contohnya kuda, pulau, bintang, burung dan lain-lain lagi. Okay, perkataan yang berikutnya adalah kuntum. Digunakan untuk berbagai-bagai jenis bunga-bungaan. Contoh sekuntum bunga melor, sekuntum bunga mawar, sekuntum bunga teratai dan lain-lain lagi. Seterusnya perkataan laras. Digunakan untuk senjata api seperti pistol, senapang, meriam dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya perkataan lingkar digunakan untuk benda yang bergulung-gulung seperti selingkar ubat nyamuk, selingkar tali, selingkar dawai, selingkar rotan dan lain-lain lagi. Seterusnya perkataan pintu digunakan untuk bangunan yang berderet. Contohnya, sepintu rumah, dua pintu kedai dan lain-lain lagi. Okey, perkataan yang seterusnya adalah potong. Digunakan untuk benda yang sudah dipotong. Sepotong daging, sepotong kek, sepotong kuih, sepotong roti dan lain-lain lagi. Okay, seterusnya penjodoh bilangan untuk persalinan. Digunakan untuk pakaian yang lengkap. Contohnya sepersalinan pakaian. Dan akhir sekali perkataan luas. Digunakan untuk benda yang berruas-ruas. Contohnya seruas tebu, seruas buluh dan lain-lain lagi. Okay, penjodoh bilangan yang seterusnya. Sikat ataupun sisir digunakan untuk buah pisang. Sesikat pisang, sesisir pisang. Okey, seterusnya perkataan titik. Titik digunakan untuk cecair yang menitis. Contoh, setitik air, setitik darah, setitik dakwat dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya perkataan tongkol. Digunakan untuk buah yang bertongkol. Contohnya setongkol jagung. Okay, perkataan yang berikutnya adalah urat.
digunakan untuk benda yang halus dan panjang seperti seurat benang, seurat dawai, seurat rambut dan seurat rotan. Okey, semoga murid-murid faham tentang tajuk yang telah dipelajari pada hari ini, iaitu tentang penjodoh bilangan. Okey, apa yang paling penting kamu faham dan tahu penjodoh bilangan serta penggunaannya yang betul. Barulah tidak akan timbul sebarang kesalahan apabila kamu menjawab soalan ini. Okey, setakat ini sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi kamu pada minggu hadapan. Bye.